Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada Ustaz Ahmad Yumni bin Abu Bakar. Pada hari ini kami akan membentangkan mengenai tajuk yang diberikan oleh Ustaz, iaitu teknodai dalam menghadapi media massa bagi memenuhi keperluan subjek CTU 264. Tapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya. Nama saya Nur Syarifah binti Muhammad Zaidi, nombor metrik 2022613 Nama saya Nur Almakistina binti Zamri, nombor metrik 2022871 Nama saya Cik Hanim Safir binti Muhammad Idris, nama matrik saya 2022645232. Nama saya Nurul Natrah binti Mano, nombor giliran 2022849538. Nama saya Nur Janatul Anis binti Nur Syam, nombor matrik saya 2022879148. Seperti yang diketahui, di dalam dunia moden kini, penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi bagi setiap aspek kehidupan manusia adalah sesuatu yang amat dikenali. Sebagai contoh, teknologi maklumat dan komunikasi yang sering digunakan oleh masyarakat kini ialah Facebook, Twitter, Telegram, WhatsApp dan lain-lain. Namun, teknologi maklumat dan komunikasi mempunyai impak yang positif serta negatif. Oleh itu, seorang pendakwah perlulah bijak dalam memilih aplikasi yang terbaik dalam menyebarkan ajaran dan kebaikan kepada masyarakat. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nur Kumala, teknologi da'i memainkan peranan penting dalam mendekati masyarakat teknosentrik pada masa kini yang mengharapkan kesan kepada pembangunan jiwa ummah. Akhir sekali, perkara yang paling penting ialah penggunaan teknologi mesti dilakukan secara seimbang dan bijak. Seterusnya, definisi teknoda'i dan media massa. Teknoda'i terdiri daripada dua perkataan yang berasal dari dua bahasa yang berbeza. Istilah bahasa Inggeris tekno berasal daripada bahasa Yunani Greek, techni yang bermaksud seni dalam melakukan sesuatu. Selain itu, perkataan da'i berasal dari bahasa Arab dan biasanya diterjemahkan sebagai pendakwah. Jika digabungkan dua perkataan tersebut, kita boleh mengatakan bahawa teknoda'i ialah golongan pendakwah yang menyampaikan risalah Islam dengan menggunakan seni, kaedah atau kemahiran tertentu. Media massa pula terdiri daripada dua perkataan yang berasal dari dua bahasa yang berbeza. Media adalah bentuk jamak dari medium yang bermaksud tengah atau perantara. Manakala massa adalah bentuk jamak dari bahasa Inggeris mass yang bermaksud kelompok atau kumpulan. Jika digabungkan dua perkataan tersebut, kita boleh mengatakan bahawa media massa ditakrikan sebagai perantara atau alat yang digunakan oleh massa untuk menjalinkan hubungan antara satu sama lain. Selepas ini, saya akan memberikan kepada sahabat saya, Nur Almakistina, untuk menerangkan peranan teknoda'i dalam menyebarkan dakwah menggunakan media massa. Terima kasih. Kemudian kita akan teruskan dengan peranan teknoda'i dalam menyebarkan dakwah menggunakan media massa. Teknoda'i memainkan peranan yang penting dalam menyebarkan dakwah kepada masyarakat. Antara peranan utama yang perlu dilaksanakan oleh para teknoda'i pada zaman ini ialah menggunakan pendekatan yang lembut untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Teguran dan nasihat perlulah disampaikan secara berhemah dan sopan kerana menggunakan kekerasan hanya akan menyebabkan masyarakat menjadi lebih memberontak dan tidak dapat menerima teguran yang diberikan. Selain itu, amat penting bagi teknoda'i untuk memastikan ilmu yang disampaikan kepada masyarakat harus berasal daripada sumber hukum syarak iaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan asas utama umat Islam hari ini. Akhir sekali, peranan teknoda'i ialah mereka perlu kreatif dalam dakwah mereka dengan menggunakan lebih banyak bahan audio, video dan visual untuk menjadikannya lebih menarik. Dengan kepelbagaian dan kreativiti yang dihasilkan, pastinya dapat menarik perhatian golongan sasaran dakwah untuk lebih dekat dengan cara hidup Islam. Seterusnya, saya akan menerangkan kebaikan media massa kepada teknoda'i dalam menyebarkan dakwah. Yang pertama, media massa sebagai perkhidmatan untuk menyiarkan keagamaan. Contohnya, ia membolehkan individu-individu yang tidak dapat menghadiri perhimpunan keagamaan secara fizikal untuk menyertai majlis-majlis ilmu agama secara dalam talian. Keduanya, media massa menyediakan platform untuk penciptaan dan pengedaran pengatur syarat agama. Contohnya, saluran televisyen dan radio didedikasikan untuk menyiarkan rancangan dan program-program keagamaan. Ketiganya, media massa membolehkan teknoda'i mencipta kehadiran dalam talian yang signifikan. Pendakwah mengambil langkah ini
Langkah ini dengan menggunakan laman sosial seperti podcast serta aplikasi TikTok untuk berkongsi ajaran agama dan menyebarkan mesej inspirasi dengan orang awam secara dalam talian. Yang keempat, dengan menggunakan media massa, teknodai dapat mengiklankan acara agama, kumpulan agama atau dikenali sebagai pendakwah berpeluang untuk mengiklankan acara, program dan inisiatif keagamaan mereka melalui siaran radio dan atau iklan media sosial. Sekarang, saya akan membincangkan tentang cabaran yang dihadapi teknodai dalam menyebarkan dakwah melalui media massa. Yang pertama, kurangnya pengetahuan mengenai ICT. Sebagai contoh, para pendakwah ini kebanyakannya golongan-golongan yang telah meningkat dewasa. Mereka ini tidak mengetahui cara untuk melakukan TikTok Live, Instagram Live serta berinteraksi bersama pengikut-pengikut, terutamanya bagi golongan muda yang lebih mengemari menggunakan Instagram dan juga TikTok berbanding Facebook. Yang kedua, kemunculan pempengaruh iaitu influencer. Golongan muda ini lebih suka untuk mengikut pempengaruh ini dan menyokong mereka, sehingga kan golongan teknodai ini semakin dipinggirkan serta tidak dikenali oleh golongan-golongan muda. Yang ketiga, golongan pendakwah ini kurang pengetahuan mengenai trend-trend terkini. Kita boleh lihat terdapat banyak trend yang dilakukan oleh golongan-golongan muda serta masyarakat. Namun begitu, mereka tidak mengambil inisiatif ini untuk mengajak terutamanya golongan muda untuk mengikut, untuk memperdalamkan ilmu agama. Disebabkan terdapat banyak trend terkini membuatkan teknodai ini tidak mengetahui cara untuk menyampaikan dakwah mereka. Terdapat banyak trend dari sudut positif dan negatif, tetapi golongan muda lebih suka untuk mengikut budaya-budaya barat. Sekiranya perkara ini semakin berlaku, bagaimanakah cara golongan muda ini akan mentadbir dan memimpin masyarakat pada masa akan datang? Jikalau begini, habislah golongan-golongan muda serta anak-anak pada masa akan datang terpesong serta sesat dalam kekufuran. Akhir sekali, kemunculan hadis-hadis serta maklumat yang tidak sahih. Terdapat banyak maklumat sehingga kan sukar diketahui akan kesahihan hadis serta maklumat tersebut. Sebagai teknodai, mereka memainkan peranan penting untuk memastikan hadis serta maklumat tersebut adalah benar atau palsu sebelum menyampaikan kepada orang ramai. Hal ini menjadi satu cabaran kepada teknodai kerana di Malaysia kekurangan laman web yang boleh kita layari untuk mengetahui kesahihan hadis ataupun maklumat itu. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang cara-cara teknodai menangani cabaran dalam berdakwah melalui media massa. Seperti yang dibentangkan oleh Natra sebentar tadi, terdapat banyak cabaran yang dihadapi oleh teknodai untuk menyebarkan dakwah melalui media massa. Antara cara yang boleh dilakukan oleh teknodai ialah mengikut trend terkini. Sebagai contoh, pada suatu ketika dahulu pernah viral satu lagu yang bertajuk Severings, nyanyian daripada Ariana Grande. Oleh itu, teknodai perlulah bijak mengambil peluang mengikut trend terkini, iaitu membuat cover lagu tersebut, namun lirik lagu tersebut perlulah diubah dengan lirik-lirik yang berunsurkan dakwah. Seterusnya, teknodai perlulah menggunakan bahasa yang mudah difahami. Sebagai contoh, sekiranya teknodai berdakwah melalui televisyen yang mana penontonnya terdiri daripada masyarakat yang mempunyai latar belakang yang pelbagai. Oleh itu, teknodai perlulah berdakwah dengan menggunakan bahasa Melayu supaya apa yang cuba disampaikan oleh teknodai dapat difahami oleh semua dengan jelas dan tanpa keraguan. Akhir sekali, cara ketiga yang boleh dilakukan oleh teknodai ialah membuat kolaborasi bersama influencer. Seperti yang diketahui, influencers memang dapat memberikan impak yang besar kerana mereka mempunyai jumlah pengikut yang sangat ramai. Antara influencer terkenal di Malaysia adalah seperti Khairul Ami, Eliza Helmi dan juga Alif Irfan. Sememangnya terdapat banyak kelebihan yang boleh diperoleh sekiranya teknodai membuat kolaborasi bersama dengan para influencer ini. Kesimpulannya, teknodai memainkan peranan penting untuk menyampaikan maklumat kepada orang ramai. Dengan adanya mereka, orang ramai, terutama golongan muda, akan sentiasa mengikuti perkembangan agama dan
seronok untuk mempelajari dan mendalami ilmu agama ini. Seperti sabda Rasulullah, sesiapa menyeru manusia kepada sesuatu kebaikan, dia akan peroleh pahala sebanyak pahala orang yang mengikutinya dan berkekalan selagi orang itu terus melakukan kebaikan. Daripada hadis Rasulullah ini, kita dapat meringkaskan bahawa Rasulullah memberi tanggungjawab kepada setiap umat Islam untuk menyampaikan maklumat. Pada era globalisasi sekarang, media massa telah menjadi satu keperluan. Jadinya, teknologi perlulah mengikut perkembangan terkini dan menggunakan media massa sebagai satu platform untuk menyampaikan maklumat dalam bentuk kreatif dan mudah difahami oleh setiap masyarakat.